Assalamualaikum semua. Pernahkah Anda terfikir, di sebalik ayat-ayat Al-Quran, ada keajaiban angka yang menanti untuk diterokai? Hari ini, saya ingin memperkenalkan Tadabbur Quran Kuantitatif, atau TQK, cara baru menghayati Al-Quran melalui struktur dan susunan angkanya. TQK bukan pengganti tadabbur tradisional, tetapi alat bantu yang mengungkap corak tersembunyi, menjadikan mesej Al-Quran lebih mudah difahami dan diingati. Dengan TQK, kita melihat hubungan antara ayat dan surah melalui lensa numerikal, bukan untuk mencari magis, tetapi untuk mengagumi seni bina ilahi dalam setiap perincian. Ia membuka dimensi baru, menunjukkan bahwa setiap nombor dalam Al-Quran diletakkan dengan tujuan dan hikmah besar. Mari kita mulakan perjalanan ini bersama, menyelami keindahan Al-Quran dari sudut yang berbeza. Sekarang, mari kita kenali alat utama dalam TQK, Formula Dimensi Harmoni, atau ringkasnya, FDH. FDH adalah satu inovasi yang direka khusus untuk membantu kita memahami Al-Quran dengan lebih teratur dan mendalam. Ia bukan sekadar alat, tetapi juga peta jalan yang akan membimbing kita dalam setiap langkah tadabbur. Bayangkan FDH sebagai GPS Al-Quran, kerangka kerja yang memandu kita memahami ayat secara mendalam dan berstruktur. Seperti GPS yang menunjukkan arah dan destinasi, FDH membantu kita menavigasi lautan ilmu Al-Quran, memastikan kita tidak tersesat dan sentiasa berada di landasan yang betul dalam memahami setiap ayat. FDH mencipta profil lengkap setiap ayat, mengumpul data seperti nombor surah, juzuk, muka surat, tema, dan kata kunci. Setiap maklumat ini direkodkan dengan teliti, membolehkan kita melihat hubungan antara ayat, mengenal pasti tema utama, dan memahami konteks yang lebih luas. Dengan cara ini, setiap ayat tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi sebahagian daripada gambaran besar yang saling berkait. Dengan semua maklumat ini, kita dapat gambaran menyeluruh tentang mesej Allah. Kita bukan sahaja membaca, tetapi juga merenung dan memahami maksud sebenar di sebalik setiap ayat. Proses ini menjadikan tadabbur lebih bermakna dan memberi kesan mendalam kepada jiwa. FDH dinamakan dimensi harmoni, kerana ia mendedahkan keharmonian luar biasa dalam susunan Al-Quran. Setiap ayat, surah, dan tema saling melengkapi, membentuk satu struktur yang indah dan seimbang. Inilah keunikan Al-Quran yang sering terlepas pandang jika kita hanya membaca secara permukaan. Ia mengubah pembacaan pasif kepada kajian aktif, dengan 9 komponen utama untuk diperiksa setiap kali tadabbur. Komponen-komponen ini merangkumi aspek seperti konteks sejarah, makna kata, hubungan antara ayat, dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Dengan pendekatan ini, kita lebih terlibat secara intelektual dan emosi dalam memahami wahyu Allah. Dengan mengikuti langkah ini, tadabbur menjadi lebih fokus, mendalam, dan mudah diaplikasi dalam kehidupan. Setiap individu, sama ada pelajar, ibu bapa, atau profesional, boleh memanfaatkan FDH untuk memperkaya pemahaman dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam rutin harian. FDH adalah kunci untuk membuka rahsia pemahaman Al-Quran secara sistematik. Dengan FDH, kita bukan sahaja membaca, tetapi benar-benar memahami dan menghayati keindahan serta hikmah yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Mari kita mulakan dengan 2 komponen asas dalam memahami Al-Quran, yaitu surah dan ayat. Kedua-dua elemen ini adalah asas kepada setiap perjalanan ilmu dan tadabbur kita. Tanpa mengenali surah dan ayat, kita seolah-olah berjalan tanpa peta atau arah tuju yang jelas. Surah dan ayat berfungsi sebagai alamat utama dalam Al-Quran, memastikan kita semua merujuk lokasi yang sama walau di manapun kita berada. Setiap kali kita membuka Al-Quran, surah dan ayat menjadi panduan yang membawa kita terus ke mesej yang ingin disampaikan. Setiap surah pula mempunyai tema, kisah, dan watak tersendiri. Contohnya, surah Yusuf mengisahkan tentang ujian, kesabaran, dan kemaafan dalam menghadapi cabaran hidup. Manakala surah Ar-Rahman menonjolkan keindahan dan nikmat Allah yang tidak terhitung. Dengan memahami tema surah, kita dapat mengaitkan ayat-ayat di dalamnya dengan konteks yang lebih luas. Memahami personality dan latar belakang setiap surah memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang maksud ayat yang dikaji. Ia membantu kita meneliti mesej yang ingin disampaikan, serta mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Nombor ayat pula bukan sekadar angka, malah kadang-kadang berkait rapat dengan mesej yang mendalam. Sebagai contoh, ayat 30 surah Al-Mudaththir menyebut tentang penjaga neraka yang berjumlah 11, satu simbolik yang membawa makna tersendiri dalam tafsiran.
Gabungan surah dan ayat adalah langkah pertama dalam kaedah FDH. Ibarat kita memasukkan alamat destinasi ke dalam GPS sebelum memulakan perjalanan. Tanpa alamat yang tepat, kita mudah tersesat dan sukar mencapai matlamat. Dengan mengenal pasti surah, memahami tema, dan mengetahui nombor ayat, kita membina tapak kukuh untuk pemahaman yang lebih mendalam. Inilah asas yang akan memudahkan kita meneroka makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran. Ini adalah permulaan penting dalam membongkar rahsia harmoni ilahi. Setiap langkah kecil ini membawa kita lebih dekat kepada cahaya petunjuk dan kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran, membuka pintu kepada perjalanan spiritual yang penuh makna. Seterusnya, FDH membawa kita meneroka konsep muka surat dan juzuk, dua koordinat fizikal yang sangat penting dalam memahami struktur Al-Quran. Muka surat dan juzuk bukan sekadar penanda lokasi, tetapi juga kunci untuk membuka lapisan makna yang lebih mendalam dalam kitab suci ini. Nombor muka surat, terutamanya dalam Mushaf Uthmani, bukan hanya memudahkan pencarian ayat, tetapi turut memberi lapisan data tambahan. Lokasi fizikal, ayat kadang-kadang memberi petunjuk tentang kepentingan, pengulangan, atau kaitan dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Setiap muka surat seolah-olah membawa identiti tersendiri, dengan susunan ayat dan surah yang telah diatur secara teliti sejak zaman Uthman bin Affan. Jika kita perhatikan dengan teliti, corak visual tertentu sering muncul pada muka surat tertentu, seperti tema keimanan, kisah para nabi, atau peringatan tentang hari akhirat. Semua ini bukan kebetulan, tetapi sebahagian daripada reka bentuk ilahi yang mengajak kita merenung dan mengkaji. Juzuk pula membahagikan Al-Quran kepada 10 bahagian yang seimbang, memudahkan bacaan harian, terutamanya dalam bulan Ramadan, dan memberi aliran tema tersendiri dalam setiap bahagian. Pembahagian ini membantu kita menelusuri perjalanan spiritual secara berperingkat, dari permulaan hingga penutup. Mengetahui ayat dalam juzuk mana kita sedang baca membantu kita memahami konteks yang lebih besar. Contohnya juzuk Amma yang sering dibaca dalam solat, menekankan asas akidah, keesaan Allah, dan peringatan tentang hari kiamat. Setiap juzuk membawa fokus dan penekanan tema yang berbeza. Muka surat dan juzuk ibarat bandar dan negeri dalam peta Al-Quran, memberitahu kita kejiranan ayat tersebut. Dengan memahami lokasi ini, kita dapat melihat bagaimana ayat-ayat saling berkait dan membentuk satu naratif yang utuh. Maklumat ini membina pemahaman holistik, membolehkan kita melihat Al-Quran bukan sekadar koleksi ayat, tetapi sebagai satu binaan agung yang saling melengkapi antara satu sama lain. Setiap bahagian dalam Al-Quran punya lokasi dan fungsi spesifik dalam struktur agungnya. Dengan memahami konteks fizikal ini, kita dapat menghargai keindahan dan kebijaksanaan susunan Al-Quran, serta mendekatkan diri kepada makna yang lebih mendalam dalam setiap bacaan. Kini kita ke peringkat mikro, halaman kanan kiri dan perenggan. Halaman kanan sering dikaitkan dengan ganjaran dan syurga, manakala kiri dengan amaran dan hukuman. Corak ini memberi isyarat visual yang menguatkan mesej ayat. Perenggan pula membahagikan teks kepada blok idea. Setiap perenggan menandakan permulaan tema baru. Mengenal pasti perenggan membantu kita terfokus pada subtopik yang sama, seperti membaca babak dalam filem. Halaman dan perenggan adalah alat navigasi mikro, membantu kita faham aliran naratif surah. Kedudukan halaman memberi mood, perenggan memfokuskan kita pada segmen cerita. Dengan memerhati butiran ini, pembacaan Al-Quran jadi lebih hidup dan bermakna. Kita seolah-olah berdialog langsung dengan mesej ilahi. Kini kita sampai ke jantung FDH, kata kunci, tema, dan nilai teras. Kata kunci adalah perkataan utama dalam ayat. Tanpanya, makna berubah sepenuhnya. Fokus pada kata kunci memudahkan kita tangkap mesej utama ayat. Tema pula adalah rumusan ringkas, apa yang dibincangkan oleh ayat tersebut. Dengan merumuskan tema, kita terjemah kata kunci kepada idea lengkap dan mudah diingati. Nilai teras ialah pengajaran yang boleh diamalkan, mengubah ilmu kepada tindakan. Nilai teras inilah yang membentuk akhlak dan pribadi kita. Inilah matlamat tadabbur, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain 9 komponen FDH, TQK memperkenalkan 2 konsep menarik, surah kunci dan corak berangka. Surah kunci, nombor surah menjadi kunci memahami tema surah lain seperti surah Al-Fatihah, berkait dengan surah Al-A'raf, surah ke-7. Contoh lain, surah Al-Ikhlas,
surah ke-11, 4 ayat, berkait dengan surah An-Nisa, surah ke-4, menunjukkan hubungan tauhid dan kemanusiaan. Corak berangka pula melihat kekerapan nombor dalam Al-Quran. Contohnya, bulan disebut 12 kali, hari 365 kali, selari dengan realiti alam. Ini bukan numerologi, tetapi bukti keajaiban matematik Al-Quran. Corak ini menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran disusun dengan penuh hikmah. Ia membuktikan Al-Quran adalah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Setiap angka dan susunan membawa makna mendalam dari Allah. Bagaimana TQK boleh diamalkan dalam kehidupan? Mulakan dengan refleksi pribadi. Pilih satu ayat setiap hari, proses dengan FDH, dan catatkan dalam buku atau telepon. Proses ini mengubah pembacaan Al-Quran menjadi renungan bermakna. Seterusnya, jadikan nilai teras ayat sebagai misi harian. Contohnya, jika ayat tentang syukur, amalkan sikap bersyukur sepanjang hari. Dengan cara ini, Al-Quran membentuk akhlak kita secara aktif. Manfaatkan teknologi, aplikasi Al-Quran, grup WhatsApp atau Telegram untuk berkongsi tadabbur, dan perisian khas untuk TK. Teknologi memudahkan amalan TK, menjadikan Al-Quran lebih dekat dengan kehidupan moden. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Jadikan Al-Quran panduan hidup harian. Kesimpulannya, Al-Quran sangat dekat dengan kita, bukan hanya untuk ulama, tetapi untuk semua. TQK hanyalah satu daripada banyak jalan mendekati kalam Allah, membuktikan kasih sayangnya. Ia menyuburkan cinta, merangsang pemikiran kritis, dan memberi panduan harian yang jelas. Mulakan dengan langkah kecil. Pilih satu ayat, gunakan FDH dan amalkan nilai terasnya. Anggaplah Al-Quran sebagai sahabat karib yang sentiasa menasihati dan memujuk kita. 2K membantu kita mendengar suara Al-Quran dengan lebih jelas dan bermakna. Jadikan Al-Quran kompas hidup, sumber kekuatan, ketenangan, dan cahaya. Semoga Allah permudahkan kita menjadi Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bincangkan tadabbur Quran kuantitatif. Tadabbur Quran kuantitatif TQK ialah sistem inovatif dan revolusioner yang direka untuk membantu individu dan masyarakat meneroka keharmonian ketuhanan Al-Quran melalui pendekatan berstruktur, berasaskan nombor, dan berorientasikan tindakan. Ia mengubah Al-Quran daripada sekadar teks suci kepada panduan hidup yang dinamik untuk kehidupan moden, menghubungkan kerohanian dengan aplikasi praktikal. Berikut adalah gambaran keseluruhan mengenai tadabbur Quran kuantitatif. Tujuan teras dan visi. Tujuan utama TQK adalah untuk mendedahkan dimensi harmoni ilahi, dimension, yang terkandung dalam 111 surah Al-Quran. Ia memandang Al-Quran sebagai satu sistem yang berkaitan di mana setiap surah, ayat, dan tema menggabungkan untuk membimbing individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. Visi TQK adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden, membentuk komuniti dalam talian, membangunkan alat refleksi harian, dan mencipta papan pemuka interaktif untuk mengesan kemajuan. Formula Dimensi Harmoni. Inti TQK ialah Formula Dimensi Harmoni, FDH, satu rangka kerja yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada 9 komponen yang saling berkaitan. Uswat wahyu, asas wahyu, merujuk kepada wahyu asas, seperti perintah Iqra, baca dalam surah Al-An'am 1. Menegaskan seruan awal untuk menuntut ilmu dan kehendak ilahi. Ia berfungsi sebagai pemacu awal untuk proses tadabbur. Makna Quran. Memberi tumpuan kepada makna tematik teras Al-Quran, termasuk rahmat, keadilan, dan kesabaran, sabar. Ia bertindak sebagai panduan rohani dan praktikal untuk memahami nilai teras. Sifat-sifat suci, sifat ketuhanan. Mencerminkan sifat-sifat ketuhanan Allah, seperti Al-Rahman dan Al-Rahim, seperti yang dinyatakan dalam ajaran Al-Quran. Ia menggalakkan penjelmaan sifat-sifat ini dalam refleksi dan tindakan. Struktur ayat suci. Meneliti pola dalam ayat, seperti dalam surah Al-Hijr 15, untuk mendedahkan keindahan struktur ketuhanan. Ia menunjukkan bagaimana ayat-ayat disusun dengan sengaja untuk menyampaikan mesej yang mendalam. Filsafat ayat suci. Falsafah ayat suci. Menjelaskan pandangan falsafah yang diperoleh daripada ayat, termasuk nilai-nilai seperti belas kasihan dan perintah berbuat baik. Ia menggalakkan pemikiran kritis tentang makna dan implikasi ayat. Harmoni makna, keharmonian makna, menghubungkan makna Al-Quran dengan aplikasi kehidupan sebenar, memastikan ajarannya relevan dan boleh dilaksanakan. Ia merapatkan refleksi rohani dengan pelaksanaan praktikal. Kamus pola surah. Pola surah memberi panduan untuk mentafsir pola tertentu bagi setiap surah.
membantu dalam memahami ayat yang mendalam. Ia membantu mengenal pasti corak tematik dan struktur yang unik untuk tadabbur terperinci. Kamus pola, termasuk corak berangka dan tematik, seperti formula 11 plus 2 pempat 6 untuk surah Hijr 15, melambangkan kedalaman dan keseimbangan ketuhanan. Ia menggunakan analisis kuantitatif untuk membongkar struktur ajaib Al-Quran. Tadabbur uswat, teladan. Satu proses muhasabah mendalam untuk memahami ajaran Al-Quran melalui contoh-contoh ketuhanan, memastikan hubungan antara dimensi intelek dan rohani. Ia mengintegrasikan pemahaman intelek dengan kesedaran rohani. Komponen ini bekerja sama untuk mewujudkan kefahaman holistik, menggalakkan penglibatan intelektual dan praktikal dengan Al-Quran. Surah kunci dan enjin Sabtu 12, TQK mengenal pasti surah utama, yang berfungsi sebagai tiang tematik, masing-masing dikaitkan dengan konsep tertentu. Surah 15 Al-Hijr, Tauhid menekankan keesaan Allah. Surah 29 Kabut, Rahmat, Compassion. Surah 20 Al-Ma'arij, Sabar, Sabahan. Surah 88 Ghashiyah, Ekologi, tanggung jawab alam sekitar / ekologi. Surah keadilan sosial. Surah Satya juga ditonjolkan sebagai surah utama, memfokuskan pada rahmat dan berfungsi sebagai asas rohani dengan 7 ayat matani dan lebih kurang 29 perkataan. Engine Sabtu 12 ialah mekanisme penting yang menghubungkan surah utama ini dengan tindakan praktikal menggunakan kitaran berasaskan masa untuk refleksi dan aplikasi. Dinamakan sempena 114 surah Al-Quran, ia menunjukkan pendekatan yang menyeluruh. Ia berfungsi dengan mengambil surah utama sebagai input, memprosesnya melalui kitaran refleksi berasaskan masa, harian mingguan, dan melaksanakan tindakan praktikal sebagai output. Sebagai contoh, merenungkan keadilan daripada surah Al-Ma'un boleh membawa kepada tindakan seperti menyokong golongan yang memerlukan. Corak berangka dan analisis kuantitatif TQK sangat menekankan corak berangka dalam Al-Quran untuk mendedahkan struktur ketuhanannya. Formula 16 plus 24 Y6. Formula ini digunakan khusus untuk surah Al-Hijr 15, melambangkan kedalaman dan keseimbangan. Dokumen itu memperincikan bagaimana ini berkait dengan 99 ayat surah 15 plus 99 bilangan ayat, wa sidi demels numilos. Menjumlahkan angka 1 plus 9 plus 9 24. 24 ini kemudiannya disambungkan kembali kepada formula 15 plus 9 24, menunjuk kepada ayat 9 daripada surah Al-Quran yang turun, peringatan, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ini ditafsirkan sebagai pemeliharaan dan ketepatan ilahi. Muqatta'at, huruf terputus. Huruf ini ditafsirkan sebagai kod berangka dengan jumlahnya mencerminkan kesatuan, seperti 2 plus DI plus 3 12. Mereka dilihat sebagai penyumbang kepada struktur kuantitatif dan rohani Al-Quran. Hubungan berangka lain. Contohnya termasuk 29 perkataan dalam surah Al-Fatihah yang bergema dengan 29 ayat dalam surah Al-Hadid, mencerminkan keharmonian berangka. Nombor 57 juga penting sebagai nisfu stapus 14, separuh daripada 11 surah. Corak berangka ini dianalisis menggunakan komponen kamus pola FDH untuk memperkaya pemahaman struktur dan unsur Al-Quran dalam TQK. TQK memandang Al-Quran sebagai sistem ketuhanan yang tersusun secara sistematik dengan 14 surah. Strukturnya terdiri ayat suci, unit asas yang membawa maksud rohani dan kuantitatif. Sen'ath, 7 ayat Al-Fatihah, surah Al-Hijr ayat 9. Muqatta'at, huruf terputus-putus menyumbang kepada corak kuantitatif dan rohani. Tema-tema utama, nilai teras seperti tauhid, rahmat, sabar, ekologi, dan keadilan yang menghubungkan surah. Hubungan numerik, hubungan berangka, corak yang menunjukkan ketepatan ketuhanan. 15 tuminan 999, 29 perkataan dalam Al-Fatihah. Susunan sistematik unsur-unsur ini, seperti yang ditonjolkan oleh TQK, menunjukkan kebijaksanaan Al-Quran yang mendalam dan reka bentuk ketuhanan. Aplikasi dan pelaksanaan penerapan TQK melibatkan penyepaduan semua elemen untuk menyelaraskan gaya hidup seseorang dengan nilai-nilai ketuhanan. Ini termasuk renungan harian, menggunakan ayat suci dan muqatta'at untuk renungan harian. Tindakan praktikal, mengaplikasikan tema-tema utama yang terdapat dalam surah utama, mengamalkan kesabaran, keadilan sosial. Analisis kuantitatif, menggunakan corak berangka untuk mendalami pemahaman dan mengukuhkan keyakinan. Engine 112, menstruktur refleksi dan tindakan dalam kitaran yang konsisten. Papan pemuka dimensi harmoni.
sistem pemantauan untuk menjejak kemajuan, kadar penyertaan dan kesan sosial, memastikan tadabbur diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur. Ia boleh menjadi alat digital interaktif. Sistem ini bertujuan menjadikan Al-Quran sebagai panduan praktikal dan dinamik yang dihayati, bukan sekadar dibaca. Aspek kesan dan revolusi TQK dianggap revolusioner kerana integrasi holistik dimensi rohani, intelek dan praktikalnya. Pemahaman yang diperdalam. Dengan menganalisis corak berangka, ia membantu individu menghayati ketepatan ketuhanan Al-Quran, mengukuhkan iman. Perkaitan praktikal. Ia menghubungkan tema teras kepada tindakan harian, menjadikan Al-Quran relevan dengan cabaran kontemporari. Keseimbangan holistik. Ia menyepadukan refleksi rohani dengan analisis kuantitatif, memastikan pendekatan yang menyeluruh. Pemerkasaan komuniti. Ia membolehkan komuniti membina gaya hidup sejajar dengan nilai ketuhanan. Alat moden. Menggunakan platform dan alatan digital seperti aplikasi Quran Tadabbur versi 2. 1.2 dikemas kini 20 Feb 2025. Quran.com, NU Online dan Sindo News untuk meningkatkan kebolehcapaian, analisis dan penglibatan komuniti. Alat ini menawarkan tafsir, analisis perkataan demi perkataan, dan papan pemuka interaktif. Kritikan dan cabaran sumber mengakui potensi cabaran dan kritikan terhadap TQK, termasuk risiko pengurangan. Analisis berangka mungkin mengurangkan makna berbilang lapisan ayat. TQK bertindak balas dengan menyatakan ia menambah dimensi, bukannya mengurangkannya, dengan menggabungkan analisis berangka dengan tadabbur kontekstual. Kesahan metodologi, keperluan untuk ujian akademik bagi corak matematiknya, SIT 19 plus 2.6. Kerumitan pelaksanaan, ia mungkin memerlukan tahap celik Quran matematik yang tinggi. Penyelesaian yang dicadangkan termasuk platform digital dengan kalkulator corak automatik dan panduan tadabbur berstruktur. Struktur dan kandungan buku. Buku Tadabbur Quran kuantitatif ialah buku edisi berprestij setebal lebih 1000 muka surat yang akan dikeluarkan pada tahun 2025. Ia dibahagikan kepada 50 bab utama, setiap membelas 25 muka surat. Beberapa bab yang terkenal termasuk bab 1, metafora. Buku ini, Al-Quran sebagai kod sumber, nombor sebagai penyusun hati, dan tindakan sebagai fail boleh laku. Bab 3, teori Quran Quanum, membincangkan prinsip seperti superposisi ayat dan jalinan tema dan nombor. Bab 4, Senibina 11, surah meneroka sistem mimbo tugiyah, mimbo tujuh madaniyah dan nombor perdana dalam susunan surah. Bab 5, formula lengkap dimensi harmoni FDH, perincian kesemua 9 komponen, termasuk Iqra Breathwork, dan peta tema TD untuk rahmat 79 ayat, adil, bab 2 ayat, dan sabar 103 ayat. Bab 6, engine 11, roket pelancaran tindakan, menghuraikan mekanisme seperti dalil dan menyediakan 114 template tindakan. Projek Al-Fatihah 29 untuk amal. Bab 7, formula 19 plus 26, Grand Unified Theory, menyediakan bukti matematik dan mengkaji simulasi imbangan 6 dimensi. Bab 9, aplikasi sosial dan ekologi, menghubungkan Al-Quran dengan SDG, Surah Al-Ma'un untuk matlamat Swan tiada kemiskinan. Bab 10, teknologi and AI dalam TQK, menyebut API Al-Quran dan chatbot Uswat. Bab 13, kritikan dan respons ilmiah, menangani isu seperti reduksionisme dan semakan rakan sebaya. Bab 27 surah individu, setiap surah mendapat bahagian khusus, senlaner dengan tafsir berangka, kajian case dan template engine 11. Pada dasarnya, TQK menawarkan paradigma baharu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan menggabungkan dekonstruksi intelektual, sains data, corak berangka, tadabbur rohani yang mendalam untuk menghayati nilai, dan aplikasi praktikal yang mengubah nilai ini menjadi tindakan dunia nyata. Ia bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat dan holistik dengan mengintegrasikan refleksi tematik dengan analisis struktur dan kerangka. Bincangkan formula dimensi harmoni. Formula dimensi harmoni, FDH, ialah rangka kerja teras yang menyokong keseluruhan sistem tadabbur Quran kuantitatif. Ia digambarkan sebagai rangka kerja inovatif yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada komponen yang saling berkaitan untuk mendedahkan keharmonian ketuhanan yang terkandung dalam 114 surahnya. FDH mengubah Al-Quran menjadi panduan dinamik dan boleh dilaksanakan untuk kehidupan moden dengan menyepadukan refleksi mendalam tadabbur dengan analisis struktur. Buku-buku tadabbur Quran kuantitatif mendedikasikan keseluruhan bab 5, merangkumi 50 muka surat untuk memperincikan formula dimensi harmoni yang lengkap dengan setiap subbab sepanjang 5-6 halaman.
Tujuan teras formula dimensi harmoni. Tujuan utama FDH adalah untuk mendedahkan dimensi harmoni ilahi, dimensi keharmoni ilahi dalam Al-Quran. Ia memandang Al-Quran sebagai satu sistem yang berkaitan di mana setiap surah, ayat, dan tema digabungkan untuk membimbing individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. FDH memudahkan pemahaman holistik Al-Quran, menggalakkan penglibatan intelektual dan aplikasi praktikal. 9 komponen saling berhubung formula dimensi harmoni. Formula dimensi harmoni terdiri daripada 9 elemen utama yang saling berkaitan. 1. Uswat wahyu. Komponen ini merujuk kepada wahyu asas, seperti perintah Iqra, baca dalam surah Al-Alaq 5. Ia menekankan seruan awal untuk menuntut ilmu dan kehendak ilahi, berfungsi sebagai penggerak awal untuk proses tadabbur. Ia juga bersambung dengan fonem Qore dalam neuroscience dan Iqra breathwork. 2. Makna Quran. Ini memberi tumpuan kepada makna tematik teras Al-Quran, seperti rahmat, keadilan, dan kesabaran sabar. Ia bertindak sebagai panduan rohani dan praktikal untuk memahami nilai teras. Buku ini memetakan tema-tema ini dalam peta tema 3D, mencatat rahmat 9 ayat, adil 42 ayat, dan sabar 103 ayat. Makna Quran adalah teras kepada TQK, merapatkan intipati rohani dengan aplikasi praktikal dan menggalakkan penghayatan mesej untuk kehidupan seharian. 3. Sifat-sifat suci. Komponen ini mencerminkan sifat-sifat ketuhanan Allah, seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti yang dinyatakan dalam ajaran Al-Quran. Ia menggalakkan penjelmaan sifat-sifat ini dalam refleksi dan tindakan. Buku ini mengandungi jadwal sembilan nama Allah, menghubungkannya dengan tindakan harian dan kekerapannya, seperti Ar-Razak, strike to 23 kali, menyimpan 5% daripada gaji secara rahsia. 4. Struktur ayat suci. Ini meneliti pola dalam ayat, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hijr, untuk mendedahkan keindahan struktur ketuhanan. Ia menunjukkan bagaimana ayat-ayat disusun dengan sengaja untuk menyampaikan mesej yang mendalam. Buku ini menerangkan ini sebagai geometri fraktal, menggunakan laplan tidak ayat surah Yasin sebagai contoh, laplan 3 segitiga kecil yang membentuk heksagon besar. 5. Filsafat ayat suci. Ini menjelaskan pandangan falsafah yang diperoleh daripada ayat-ayat, termasuk nilai-nilai seperti belas kasihan dan perintah berbuat baik. Ia menggalakkan pemikiran kritis tentang makna dan implikasi ayat. Contoh yang disediakan ialah Allah membeli jiwa manusia, diterokai melalui teori pasaran rohani. 6. Harmoni, makna, keharmonian makna. Komponen ini menghubungkan makna Al-Quran dengan aplikasi kehidupan sebenar, memastikan ajarannya relevan dan boleh dilaksanakan. Ia merapatkan refleksi rohani dengan pelaksanaan praktikal, menekankan penjajaran refleksi rohani dengan tindakan praktikal. Buku ini mencadangkan template algoritma limba wajiswatanha untuk aplikasi praktikal. Dudu, Kamus Pola Surah. Ini memberikan panduan untuk mentafsir pola tertentu bagi setiap surah, membantu dalam pemahaman yang mendalam tentang ayat. Ia membantu mengenal pasti corak tematik dan struktur yang unik untuk tadabbur terperinci. Buku ini memaparkan 118 helaian spesifikasi untuk setiap surah, dengan surah Al-Baqarah, 286 ayat, digambarkan mempunyai 26 titik GPS moral. Laban, Kamus Pola. Ini termasuk corak berangka dan tematik, seperti formula 1926 untuk surah Al-Hijr 15, melambangkan kedalaman dan keseimbangan ketuhanan. Ia menggunakan analisis kuantitatif untuk membongkar struktur ajaib Al-Quran. Buku ini mengandungi ensiklopedia 1000 korak, termasuk contoh seperti 2x2 15 huruf surah awal dan 111 by 3 tidak buka 2 rakaat sunnah tahunan. 9. Tadabbur uswat, renungan teladan. Ini adalah proses muhasabah yang mendalam untuk memahami ajaran Al-Quran melalui contoh ilahi, memastikan hubungan antara dimensi intelek dan rohani. Ia menyepadukan pemahaman intelek dengan kesedaran rohani, mengambil perintah Iqra sebagai titik permulaan. Buku ini menggariskan ritual 1 hari untuk tadabbur uswat, termasuk fase untuk pembentukan tabiat dan pembinaan warisan. Fungsi dan integrasi FDH. Komponen FDH bekerjasama untuk mewujudkan pemahaman holistik, menggalakkan penglibatan intelektual dan praktikal dengan Al-Quran. FDH menggunakan operasi matematik untuk menggambarkan proses tadabbur, seperti mengintegrasikan wahyu awal, uswat wahyu, dengan makna Al-Quran, untuk mewujudkan kefahaman yang tersusun.
Ia menghubungkan ayat-ayat dengan sifat-sifat ketuhanan dan corak berangka, membolehkan Al-Quran dilihat sebagai sistem yang harmoni dan saling berkaitan. Melalui penyepaduan ini, FDH membantu dalam mendedahkan makna yang tepat dengan menyediakan pendekatan berstruktur yang menggabungkan refleksi mendalam, analisis tematik, corak berangka, dan aplikasi praktikal. Ia adalah penting untuk memastikan bahawa tadabbur bukan semata-mata intelektual, tetapi diterjemahkan ke dalam hasil yang boleh diukur dan tindakan praktikal. Sambungan kepada elemen TQK lain, FDH berfungsi sebagai rangka kerja asas untuk mekanisme TQK utama yang lain. Surah utama, FDH mengenal pasti surah utama, Al-Ankabut Cipta 5, Al-Ghashiyah, Lapul-Lawap, dan Al-Fatihah. Hanya sebagai rukun tematik, masing-masing dikaitkan dengan konsep khusus seperti tauhid, keadilan, ekologi. Engine 12. Mekanisme Engine 11 menghubungkan surah utama ini dan tema yang diperoleh daripada FDH dengan tindakan praktikal melalui kitaran refleksi berasaskan masa. Ini memastikan kefahaman yang diperolehi daripada FDH dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan seharian. Dashboard Dimensi Harmoni. Sistem pemantauan ini menjejaki kemajuan dan kesan sosial daripada tindakan yang diilhamkan oleh Al-Quran, mencerminkan hasil praktikal yang difasilitasi oleh FDH. Secara ringkasnya, formula dimensi harmoni adalah nadi tadabbur Quran kuantitatif, menyediakan rangka kerja yang komprehensif, tersusun dan bersepadu, yang membolehkan individu dan masyarakat bukan sahaja memahami hikmah mendalam Al-Quran, tetapi juga untuk menghayati ajarannya secara aktif dengan cara yang sesuai dengan kerumitan kehidupan moden. Bincangkan surah kunci. Surah kunci utama adalah komponen penting dalam sistem tadabbur Quran kuantitatif, berfungsi sebagai tunjang tematik yang membimbing pemahaman dan penerapan ajaran Al-Quran. Surah-surah khusus ini dikenal pasti kerana corak tematik dan strukturnya yang kukuh, menyumbang kepada pemahaman holistik Al-Quran sebagai sistem yang saling berkaitan. Surah kunci yang dikenal pasti dan tema terasnya. Sistem TQK mengenal pasti beberapa surah kunci. Setiap satu dikaitkan dengan konsep atau nilai teras tertentu. Surah Al-Fatihah. Surah ini, dengan 7 ayat dan lebih kurang 29 perkataan, dianggap sebagai surah utama-utama dan asas rohani. Ia merangkumi tema rahmat, dan bimbingan. Surah Al-Hijr menekankan tauhid, memberi tumpuan kepada keesaan Allah melalui kisah Nabi seperti Ibrahim dan Lut. Ia juga menonjolkan perlindungan ilahi Al-Quran dalam ayat 9. Surah Al-Ankabut memfokuskan pada rahmat dan belas kasihan ilahi. Surah Az-Zumar juga menekankan rahmat, mencerminkan belas kasihan dan keampunan Allah, serta menyeru kepada keikhlasan dalam ibadah. Surah Al-Ma'arij 20 menonjolkan kesabaran, menekankan ketabahan dalam menghadapi cabaran hidup. Surah Al-Ghashiyah berkaitan dengan ekologi menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam sekitar. Surah Al-Ma'un memfokuskan kepada keadilan, khususnya keadilan sosial, dan membantu golongan yang memerlukan, menekankan keikhlasan dalam ibadah dan tindakan sosial. Surah kunci ini dipilih kerana corak tematik dan strukturnya yang kukuh membantu dalam memahami Al-Quran sebagai sistem yang saling berkaitan. Fungsi dan integrasi dalam TQK. Surah kunci memainkan peranan penting dalam sistem TQK dengan 1. Membimbing tadabbur, refleksi mendalam. Mereka berfungsi sebagai titik fokus untuk renungan, membolehkan individu menyelami tema dan nilai khusus Al-Quran. Contohnya, merenung surah Al-Hijr dapat mendalami kefahaman tentang keesaan Allah. 2. Merapatkan makna dan korpus. Surah kunci adalah penting untuk mengungkap makna Al-Quran, dengan menghubungkan pandangan tematik dengan struktur teks dan berangka korpus Al-Quran. 3. Beroperasi melalui Engine 11. Mekanisme Engine 11 secara langsung menghubungkan surah kunci ini kepada tindakan praktikal. Ia melibatkan kitaran berasaskan masa, harian atau mingguan, di mana refleksi pada tema surah kunci diterjemahkan ke dalam aplikasi dunia. Sebagai contoh, merenung rahmat dari surah Al-Ankabut 29 boleh membawa kepada tindakan kebaikan, atau merenungkan keadilan dari surah Al-Ma'un, Al-Jan, mungkin mendorong inisiatif keadilan sosial. Mekanisme ini memastikan pemahaman yang diperoleh daripada Al-Quran diterapkan secara konsisten, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang dinamik. Mendedahkan keharmonian berangka,
Beberapa surah kunci mempamerkan corak berangka yang ketara yang mengukuhkan mesej tematik mereka dan menunjukkan ketepatan ilahi dalam struktur Al-Quran. Sebagai contoh, surah Al-Hijr 15 dikaitkan dengan formula 15 plus 24 6 yang melambangkan kedalaman dan keseimbangan ketuhanan. Formula ini menyambung kepada 99 ayatnya, di mana 15 plus 99 yaitu 99 dan jumlah digitnya 1594 membawa kembali kepada formula 24 pada 19 plus timan, merujuk ayat 9 surah Al-Hijr, yang menekankan pemeliharaan Al-Quran. 29 perkataan dalam surah Al-Fatihah bergema dengan 29 ayat dalam surah Al-Hadid, mencerminkan keharmonian berangka yang menyokong tema rahmat. FEMA, Integration Within Formula Dimensi Harmoni, FDH, surah kunci are explicitly part of the TUK system's foundational framework. The Formula Dimensi Harmoni, working alongside other components like Wahyu, Makna Quran, Sifat-Sifat Suci, Struktur Ayat Suci, Filsafat Ayat Suci, Harmoni Makna, Kamus Pola Surah, Takamubur Polar Uswat, Takamus Pemahaman Quran, Uswat. Pada dasarnya, surah kunci bertindak sebagai pintu masuk strategik ke dalam kebijaksanaan luas Al-Quran, membolehkan individu dan masyarakat terlibat secara sistematik dengan keharmonian ilahi dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan kontemporari. Bincangkan pola berangka. Corak berangka adalah aspek asas sistem tadabbur Quran kuantitatif, berfungsi untuk mendedahkan struktur ketuhanan dan ketepatan yang tertanam dalam Al-Quran. Ia merupakan elemen teras formula dimensi harmoni, FDH, khususnya ditempatkan dalam Kamus Pola, yang merupakan ensiklopedia satu korak. Peranan dan tujuan corak berangka dalam TQK. Corak berangka adalah penting untuk menyingkap keharmonian ilahi. Corak ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sistem yang harmoni dan saling berkaitan, di mana setiap elemen disusun dengan sengaja. Mendalami tadabbur. Dengan menganalisis struktur kuantitatif ini, individu boleh mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan tepat tentang makna Al-Quran. Mengintegrasikan analisis kuantitatif dan spiritual. TQK bertujuan untuk merapatkan pemahaman intelek dengan kesedaran rohani, dan corak berangka adalah mekanisme utama untuk penyepaduan ini. Memperkukuh iman, kehadiran corak berangka yang rumit membantu mengukuhkan kepercayaan terhadap asal-usul ketuhanan dan pemeliharaan Al-Quran. Contoh utama corak berangka. Sumber-sumber tersebut menyediakan beberapa contoh yang menonjol bagi corak berangka yang dianalisis dalam TQK. Surah Al-Hijr 15 dan formula 15 plus 24 dan 6. Formula ini melambangkan kedalaman dan keseimbangan ketuhanan. Ini dihuraikan lagi dengan pengiraan khusus. Nombor surah 15 ditambah jumlah ayatnya. Bersamaan dengan Sibslum Zmlad, menjumlahkan digit Sibslum plus menan, menghasilkan 24, yang sejajar dengan formula. Angka 24 kemudiannya boleh dipecahkan menjadi 15 plus 9, merujuk secara langsung pada ayat 9 surah Al-Hijr, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Inna nahnu nazalna az-zikra, wa inna lahu lahafizun. Corak ini menekan perlindungan ilahi dan ketepatan Al-Quran. Muqatta'at, surat terputus. Huruf-huruf misteri ini muncul pada permulaan 29 surah, termasuk surah Al-Hijr, ditafsirkan sebagai kod angka. Sebagai contoh, huruf Alif Lam Ra boleh dijumlahkan sebagai 2 plus 3 plus 7 buat 12, melambangkan perpaduan tematik. Surat-surat ini dilihat mengandungi makna rohani dan kuantitatif, mendedahkan kebesaran Allah melalui struktur misteri Al-Quran. Surah Al-Fatihah, 1 dan 29 perkataannya. Al-Fatihah dengan 7 ayat matani, mengandungi lebih kurang 29 perkataan. Nombor ini bergema dengan 29 ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid, mengukuhkan rasa harmoni berangka yang menyokong tema rahmat. Sambungan itu juga berkaitan dengan nisfu sardullah blas kuali mima dudu, separuh daripada sardullah blat surah, dan corak mima dudu smiman, melambangkan asas rohani yang menyeluruh daripada sardullah blat surah. Contoh lain, termasuk pola contoh lain seperti 2x2 and plus huruf awal surah, dan sardullah blat pak 3, 3 rakaat sunnah tahunan. Alat dan integrasi corak berangka terutamanya dikenal pasti dan dianalisis menggunakan kamus pola dalam FDH. Analisis ini disokong oleh Kamus Pola Surah, yang membantu mengenal pasti corak tematik dan struktur yang unik untuk setiap surah. Analisis pola berangka kemudiannya disepadukan dengan refleksi tematik makna Quran dan aplikasi praktikal
melalui mekanisme Engine 111. Ini membolehkan penglibatan holistik dengan Al-Quran, di mana pandangan kuantitatif meningkatkan pemahaman rohani dan membawa kepada tindakan yang boleh diukur. Cabaran walaupun berkuasa, penerapan pola berangka dalam TQK memerlukan celik Al-Quran matematik yang tinggi. Sistem ini mengakui risiko reduksionisme, menekankan bahawa analisis kuantitatif harus menambah dimensi pada ayat, bukan mengurangkan maknanya. Kesahihan corak ini juga memerlukan ujian akademik dan semakan kolaboratif antara sarjana dan saintis. Pada dasarnya, corak berangka dalam TQK berfungsi sebagai kunci untuk membuka makna Al-Quran yang tepat dan mendalam, dengan menunjukkan seni bina ketuhanannya, dan menghubungkan inkuiri intelektual dengan kehidupan rohani dan praktikal. Bincangkan tadabbur Quran kuantitatif. Tadabbur Quran kuantitatif ialah sistem inovatif dan revolusioner yang direka untuk meneroka keharmonian ketuhanan, devotee, yang tertanam dalam Al-Quran dengan mengintegrasikan corak berangka, hubungan tematik dan tindakan praktikal. Ia memandang Al-Quran sebagai satu sistem yang saling berkaitan, di mana setiap surah, ayat, dan tema dihubungkan, bertujuan untuk membimbing individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. TQK berusaha untuk mengubah Al-Quran daripada sekadar teks suci kepada panduan yang dinamik dan boleh dilaksanakan untuk kehidupan seharian. Falsafah teras dan tujuan matlamat asas TQK adalah untuk mendedahkan keharmonian ketuhanan, dimensi harmoni, yang termaktub dalam 14 surah Al-Quran. Ia menggabungkan refleksi mendalam, tadabbur, dengan analisis kuantitatif, membolehkan pemahaman Al-Quran yang sistematik dan relevan dalam era moden. Sistem ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik tentang Al-Quran, memupuk kedua-dua penglibatan intelektual dan aplikasi praktikal ajarannya. Rangka kerja asas, formula dimensi harmoni FDH. Di tengah-tengah TAK dimensi harmoni FDH, kerangka komprehensif yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada 9 komponen yang saling berkaitan. 1. Uswat asas wahyu. Merujuk kepada wahyu asas seperti perintah Iqra, baca dalam surah Al-Alaq nilamat mampu. Komponen ini menekankan seruan awal untuk menuntut ilmu dan memahami kehendak ilahi. 2. Makna Quran, maksud Al-Quran. Memfokuskan kepada makna tematik teras Al-Quran, seperti rahmat, keadilan, dan kesabaran. Ia berfungsi sebagai jambatan antara intipati kerohanian Al-Quran dan aplikasi praktikalnya. 3. Sifat-sifat suci, sifat ketuhanan. Mencerminkan sifat-sifat ketuhanan Allah, seperti Al-Rahman dan Al-Rahim, seperti yang dinyatakan dalam ajaran Al-Quran. Elemen ini menggalakkan penjelmaan sifat-sifat ini dalam tindakan seseorang. 4. Struktur ayat suci. Meneliti pola-pola dalam ayat-ayat, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hijr, 15, mendedahkan keindahan struktur ketuhanan. 5. Filsafat ayat suci, falsafah ayat suci. Menjelaskan pandangan falsafah yang diperoleh daripada ayat, termasuk nilai-nilai seperti belas kasihan dan perintah berbuat baik. 6. Keharmonian makna. Menghubungkan makna Al-Quran dengan aplikasi kehidupan sebenar, memastikan ajarannya relevan dan boleh dilaksanakan. 7. Kamus pola surah. Memberi panduan untuk mentafsir pola tertentu dalam setiap surah, membantu dalam pemahaman yang mendalam. Sebagai contoh, ia mengenal pasti penekanan pada tauhid dan kisah kenabian dalam surah Al-Hijr. 8. Kamus Pola, sebuah ensiklopedia satu di pola. Ia merangkumi corak berangka dan tematik, seperti formula W++26 dalam surah Al-Hijr. Komponen ini menonjolkan bagaimana analisis kuantitatif dapat mendedahkan keajaiban struktur Al-Quran. Tadabbur Uswat, renungan teladan. Proses muhasabah mendalam untuk memahami ajaran Al-Quran melalui contoh-contoh ketuhanan, memastikan kesepaduan dimensi intelek dan rohani. Komponen ini berfungsi secara sinergi untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, menggalakkan penglibatan intelektual dan praktikal dengan Al-Quran. FDH juga menggunakan operasi matematik untuk menggambarkan proses tadabbur, menghubungkan ayat-ayat dengan sifat-sifat ketuhanan dan corak berangka untuk memupuk pandangan Al-Quran yang harmoni dan saling berkaitan. Mekanisme operasi utama TQK menggunakan mekanisme khusus untuk memudahkan pendekatannya. Surah kunci. Ini merupakan tunjang tematik yang menjadi panduan kepada pemahaman dan penerapan ajaran Al-Quran. Mereka dipilih untuk corak tematik dan struktur yang kuat. Surah Al-Fatihah, the primary key surah, emphasizing mercy and guidance. Ia mengandungi kira-kira 29 perkataan.
Surah Al-Hijr memfokuskan kepada tauhid melalui kisah-kisah Nabi seperti Ibrahim dan Lut. Ayat 9 surah ini menonjolkan perlindungan ilahi terhadap Al-Quran. Surah Al-Ankabut emphasizes mercy. Surah Az-Zumar juga menekankan rahmat dan keikhlasan dalam ibadah. Surah Al-Ma'arij menonjolkan kesabaran, sabar, dan ketabahan. Surah Al-Ghashiyah, lapor labamat, berkaitan dengan ekologi dan tanggung jawab alam sekitar. Surah Al-Ma'un memberi tumpuan kepada keadilan, khususnya keadilan sosial, dan membantu golongan yang memerlukan. Surah kunci ini penting untuk mengungkap makna Quran dengan menghubungkan pandangan tematik dengan struktur teks dan berangka Al-Quran. Engine Sabdiya pada bab bus. Mekanisme ini secara langsung menghubungkan surah kunci dengan tindakan praktikal. Dinamakan sempena 112 surah dalam Al-Quran, ia menandakan pendekatan yang menyeluruh. Ia melibatkan kitaran berasaskan masa, harian atau mingguan, di mana refleksi pada tema surah kunci diterjemahkan ke dalam aplikasi dunia sebenar. Sebagai contoh, merenung rahmat dari surah Al-Ankabut boleh membawa kepada tindakan kebaikan, atau merenungkan keadilan dari surah Al-Ma'un mungkin mendorong inisiatif keadilan sosial. Ini memastikan kefahaman yang diperoleh daripada Al-Quran diterapkan secara konsisten, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang dinamik. Sistem ini termasuk 115 template tindakan, seperti projek Al-Fatihah 29 untuk amal. Penekanan pada corak berangka TQK memberi penekanan yang kuat pada corak berangka Al-Quran untuk mendedahkan struktur ketuhanan dan ketepatannya. Corak ini ditempatkan di dalam kamus pola. Formula 15+26. Ini adalah konsep teras, merujuk kepada surah Al-Hijr 15. Ia melambangkan kedalaman dan keseimbangan ilahi. Pengiraan 15-99 ayat, wazi 15-99. Menjumlahkan digit C12 melebih 1 plus 9 plus 9 menghasilkan 24 yang sejajar dengan formula. 24 ini kemudiannya dipecahkan sebagai 15 plus 9, merujuk secara langsung ayat 9 surah Al-Hijr, yang menyatakan bahwa Al-Quran itu dipelihara secara ilahi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Corak ini memperkukuh perlindungan dan ketepatan Al-Quran. Muqatta'at, huruf-huruf misteri ini pada permulaan 29 surah. Alif Lam Ra dalam surah Al-Hijr ditafsirkan sebagai kod angka. Sebagai contoh, Alif Lam Ra boleh menjumlahkan kepada 2 plus 3 plus 2 12, melambangkan perpaduan tematik. Mereka menonjolkan struktur misteri Al-Quran dan kebesaran ketuhanan. 29 lafaz surah Al-Fatihah, Al-Fatihayat, Al-Matani, mengandungi lebih kurang 29 perkataan, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Nombor ini bergema dengan 29 ayat dalam surah Al-Hadid, 57, mengukuhkan keharmonian berangka dan menyokong tema rahmat. Sambungan itu juga berkaitan dengan nisfu 114 separuh daripada 114 surah, dan corak 52 sia, melambangkan asas rohani yang menyeluruh daripada 114 surah. Integrasi dimensi intelek, rohani dan praktikal. Pendekatan TQK adalah holistik, merapatkan pemahaman intelek dengan kesedaran rohani dan aplikasi praktikal. Dimensi harmoni, sistem pemantauan yang menjejaki kemajuan dalam tindakan yang diilhamkan oleh Al-Quran. Ia mengukur penunjuk seperti kadar penyertaan dan impak sosial, memastikan bahawa tadabbur diterjemahkan kepada hasil yang boleh diukur. Platform digital. TQK bertujuan untuk mencipta platform digital interaktif, memupuk komuniti dalam talian untuk berkongsi pengalaman tadabbur, dan membangunkan alat refleksi harian. Platform ini termasuk ciri seperti kalkulator corak automatik dan panduan tadabbur berstruktur. Cabaran dan kritikan sistem TQK mengakui potensi cabaran. Risiko reduksionisme, analisis kuantitatif mungkin mengurangkan makna ayat. Tanggapan TQK ialah menambah dimensi pada ayat-ayat, bukan mengurangkan maknanya. Kesahan metodologi. Corak matematik, seperti 19 plus 24 6, memerlukan ujian akademik dan semakan kolaboratif oleh sarjana dan saintis. Kerumitan pelaksanaan. Ia menuntut celik Al-Quran matematik yang tinggi. Bagaimanapun, sistem itu merancang untuk menawarkan latihan secara beransur-ansur melalui platform digitalnya. Berkaitan dengan isu moden TQK, meletakkan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden. Dengan memfokuskan pada tema seperti Al-Ghashiyah dan keadilan, surah Al-Ma'un, ia secara langsung menangani cabaran kontemporari seperti perubahan iklim dan kemiskinan,
menghubungkannya dengan matlamat pembangunan mampan, SDGs. Struktur buku, Tadabbur Quran Kuantitatif, menelusuri Samium 400 tahun keajaiban angka dan makna. Buku komprehensif tentang TQK yang akan dikeluarkan pada 2025 ialah 1 plus halaman edisi prestige. Ia dibahagikan kepada 50 bab utama, setiap 12-25 muka surat panjang meneroka sistem secara terperinci. Beberapa bab penting termasuk, bab 1, metafora. Buku ini mentakrifkan Al-Quran sebagai kod sumber Tuhan dan nombor sebagai penyusun hati. Bab T, teori Quran Quanum, membincangkan prinsip seperti superposisi ayat dan jalinan tema nombor. Bab 4, Seni Bina 100 surah, meneroka sistem 57 Makkiyah, 57 Madaniyah dan nombor perdana dalam susunan surah. Bab 5, Formula Lengkap Dimensi Harmoni, FDH, memperincikan 9 komponen termasuk peta tematik untuk rahmat 79 ayat, adel 42 ayat, dan sabar 103 ayat, dan jadual 99 nama dengan tindakan harian. Bab 6, Engine 11, roket pelancaran tindakan, menerangkan mekanisme menukar satu surah kepada satu projek sosial. Bab 7, Formula 19+24, Grand Unified Theory, menyediakan bukti matematik dan membincangkan jujukan Fibonacci dalam Al-Hijr. Bab 8, Struktur dan Unsur Al-Quran, melihat ayat sebagai piksel dan muqatta'at sebagai kriptografi ilahi. Bab 9, Aplikasi Sosial dan Ekologi, menghubungkan Al-Quran dengan SDG, seperti menggunakan surah Al-Ma'un untuk inisiatif tiada kemiskinan. Bab 10, Teknologi dan AI dalam TQK, menyebut API Al-Quran dan chatbot Uswat. Bab 11, Kritikan dan Tindak Balas Akademik, menangani redaksionisme dan membentangkan kertas kajian rakan sebaya mengenai corak perangka. Bab 21-49, dikhaskan untuk surah individu, 29 muka surat setiap satu, termasuk tafsir berangka terperinci, dan template engine 116 untuk setiap. Secara ringkasnya, TQK dipersembahkan sebagai paradigma revolusioner yang mengubah penglibatan dengan Al-Quran dengan menyepadukan refleksi rohani dengan analisis kuantitatif dan praktikal. Bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan dinamik dan relevan untuk individu dan masyarakat dalam dunia moden. Bincangkan aplikasi amali. Aplikasi praktikal adalah asas kepada sistem tadabbur Quran kuantitatif, mengubah Al-Quran daripada teks suci kepada panduan dinamik untuk kehidupan seharian. TQK menekankan bahawa kebijaksanaan, kerohanian, dan panduan praktikal Al-Quran bukan sahaja harus difahami tetapi juga dihayati secara aktif di dunia nyata. Mekanisme teras untuk aplikasi praktikal. Sistem TQK menggunakan beberapa komponen yang saling berkaitan untuk memudahkan aplikasi praktikal. 1. Engine 112. Ini adalah mekanisme utama yang menghubungkan pandangan rohani yang diperoleh daripada tadabbur, refleksi mendalam kepada tindakan nyata. Tujuan, Engine 112 merapatkan jurang antara pemahaman teori dan pelaksanaan praktikal ajaran Al-Quran. Ia memastikan bahawa refleksi bukan sekadar intelektual, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan yang sejajar dengan nilai Al-Quran. Kitaran kerja, ia beroperasi melalui kitaran berasaskan masa, harian atau mingguan, di mana individu merenung surah kunci, surah utama, dan temannya, kemudian mengaplikasikan tema tersebut secara praktikal. Nama 115 merujuk kepada jumlah surah dalam Al-Quran, menandakan pendekatan yang menyeluruh. Contoh permohonan. 2. Formula dimensi harmoni. Aplikasi praktikal disepadukan secara mendalam ke dalam rangka kerja asas TQK ini. Harmoni makna. Keharmonian makna. Komponen ini secara eksplisit menghubungkan tema Al-Quran, makna Quran, dengan aplikasi kehidupan sebenar, memastikan ajaran adalah relevan dan boleh dilaksanakan. Sebagai contoh, ayat-ayat yang menyeru kepada keadilan menggalakkan menterjemah nilai-nilai ini ke dalam tindakan nyata seperti membantu mereka yang memerlukan. Tadabbur Uswat. Proses ini menekankan penjelmaan ajaran Al-Quran sebagai contoh hidup, peralihan daripada pemahaman intelektual kepada kesedaran rohani dan kehidupan praktikal. Elemen sokongan untuk kepraktisan, makna Quran, maksud Al-Quran. Elemen teras FDH ini mengenal pasti tema universal, seperti belas kasihan, keadilan, kesabaran, yang secara khusus bertujuan untuk membimbing tindakan harian, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup yang dinamik. Corak berangka. Walaupun kelihatan abstrak, corak berangka menyumbang kepada aplikasi praktikal dengan mengukuhkan ketepatan ketuhanan struktur Al-Quran. Kamus pola dan kamus pola surah.
Kamus Pola Surah ialah alat yang membantu mengenal pasti corak ini dan menghubungkannya dengan pemahaman tematik yang kemudiannya boleh digunakan. Sebagai contoh, corak 15 plus 2 4 6 dalam surah Al-Hijr melambangkan keseimbangan ketuhanan, boleh mempengaruhi peruntukan keuangan seperti 15% simpanan, 24% pelaburan, dan 6% sedekah spontan. Papan Pemuka Dimensi Harmoni. Papan Pemuka Dimensi Harmoni. Sistem pemantauan digital ini menjejaki kemajuan dalam menerapkan nilai Al-Quran. Ia mengukur penunjuk seperti kadar penyertaan komuniti, kesan sosial dan konsistensi refleksi, memastikan tadabbur diterjemahkan ke dalam hasil yang boleh diukur. Platform dan alat digital. TK memanfaatkan platform dan alatan digital, termasuk aplikasi Quran Tadabbur, dikemas kini 20 Februari 2025, yang menawarkan tafsadi Ibn Kathir, Al-Muyassar, dan analisis setiap perkataan, menjadikan korpus lebih mudah diakses untuk aplikasi praktikal. Alat-alat ini memudahkan renungan harian dan membantu dalam menerjemahkan hikmah Al-Quran kepada kehidupan yang praktikal. Moderasi berislam, kesederhanaan Islam. Pendekatan TQK menekankan tafsiran yang seimbang untuk memastikan aplikasi praktikal sejajar dengan prinsip Islam yang tulen dan menangani cabaran kontemporari. Mengelakkan salah tafsir atau keterlaluan. Kesan keseluruhan sistem TQK bertujuan menjadikan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden, menghubungkan kerohanian dengan praktikal. Dengan menyepadukan analisis kuantitatif, pemahaman tematik dan aplikasi praktikal, TQK memudahkan sambungan yang lebih mendalam dan lebih tepat kepada Al-Quran, memperkasakan individu dan masyarakat untuk menerapkan kebijaksanaannya dalam kehidupan seharian mereka dan menangani cabaran global kontemporari seperti kemiskinan dan perubahan iklim melalui matlamat SDG. Walaupun memerlukan celik Al-Quran matematik tertentu, sistem ini direka untuk menyediakan pelaksanaan berpandu dan sokongan komuniti untuk mengatasi kerumitan ini. Bincangkan pengajian Al-Quran kuantitatif. Kajian Al-Quran kuantitatif dalam kerangka sistem tadabbur Quran kuantitatif mewakili pendekatan revolusioner untuk memahami dan mengaplikasikan Al-Quran. Ia mengubah Al-Quran daripada teks suci kepada panduan dinamik untuk kehidupan seharian dengan menyepadukan corak berangka, hubungan tematik dan tindakan praktikal untuk membuka kunci keharmonian ilahinya. Prinsip teras kajian Al-Quran kuantitatif. Intipati kajian Al-Quran kuantitatif dalam TQK terletak pada pendekatan multidimensinya. Analisis pola berangka. TQK menekankan pola berangka Al-Quran untuk mendedahkan struktur ketuhanan dan ketepatannya. Sebagai contoh, surah Al-Hijr 15 dianalisis dengan formula 11 plus 246, melambangkan kedalaman dan keseimbangan. Muqatta'at, huruf terputus seperti alif lam ra, ditafsirkan sebagai kod berangka. 2 plus 3 plus 2 dan 12, mencerminkan kesatuan tematik. Analisis struktur. Sistem ini melihat Al-Quran sebagai badan teks yang saling berkaitan, di mana setiap surah, ayat dan tema dihubungkan. Ini termasuk meneliti susunan dan hubungan tematik dalam ayat, seperti yang terdapat dalam surah Al-Hijr. Penyepaduan dengan aplikasi praktikal. Matlamat utama adalah untuk menterjemah pemahaman teori kepada tindakan nyata dalam kehidupan seharian. Ini merapatkan jurang antara refleksi rohani dan pelaksanaan dunia sebenar. Komponen utama, memudahkan kajian kuantitatif SETO. Formula dimensi harmoni. Formula dimensi harmoni. Ini adalah kerangka utama penyusunan hikmah Al-Quran ke dalam komponen yang saling berkaitan, kebanyakannya melibatkan analisis kuantitatif. Kamus pola. Kamus pola. Alat ini membantu mengenal pasti corak berangka dan tematik, seperti formula 15 plus 26 dalam surah Al-Hijr. Ia digambarkan sebagai ensiklopedia 1000 corak. Kamus pola surah. Kamus pola surah menyediakan corak khusus untuk setiap surah, membantu dalam tafsiran yang mendalam. Ia terperinci dengan 11 helaian spesifikasi. 2. Engine 11. Engine 11. Mekanisme ini menghubungkan pandangan daripada refleksi kuantitatif dan tematik kepada tindakan praktikal. Ia beroperasi pada kitaran berasaskan masa, memastikan penerapan kebijaksanaan Al-Quran yang konsisten. Tikapan Pemuka Dimensi Harmoni. Papan Pemuka Dimensi Harmoni. Sistem pemantauan digital untuk menjejak kemajuan dalam menerapkan nilai Al-Quran dan mengukur hasil seperti kadar penyertaan masyarakat dan impak sosial. Papan pemuka ini menjejaki metrik yang boleh diukur. 4. Platform dan alat digital. TQK memanfaatkan teknologi moden, termasuk aplikasi Quran Tadabbur, dikemas kini 20 Februari 2025,
yang menyediakan akses kepada pelbagai tafsir, As-Sa'di, Ibn Kathir, Al-Muyassar, dan analisis setiap perkataan, menjadikan korpus lebih mudah diakses untuk kajian kuantitatif dan aplikasi praktikal. Sistem ini juga membayangkan API Al-Quran untuk mengekstrak korak berangka dalam format JSON dan chatbot Uswat untuk panduan. Aplikasi dan kesan kajian Al-Quran secara kuantitatif dalam TQK bertujuan untuk memupuk hubungan yang mendalam, tepat dan boleh diambil tindakan kepada Al-Quran. Meningkatkan makna, maksud, torak berangka tidak sewenang-wenangnya. Mereka mendedahkan ketepatan ketuhanan Al-Quran, mengukuhkan kepentingan rohani tema-temanya. Sebagai contoh, 29 perkataan dalam surah Al-Fatihah bergema dengan 29 ayat dalam surah Al-Hadid 52, menonjolkan keharmonian berangka yang menggariskan tema rahmat-rahmat. Menangani cabaran moden dengan mengenal pasti tema universal seperti keadilan, belas kasihan, kesabaran dan ekologi melalui analisis kuantitatif dan tematik. TQK menyediakan panduan untuk isu kontemporari seperti kemiskinan dan perubahan iklim. Surah Al-Ghashiyah 88 misalnya dikaitkan dengan ekologi, mempromosikan tanggung jawab alam sekitar, atau malah memberi inspirasi kepada proyek masjid solar dengan panel 88 kW. Surah Al-Ma'un berkaitan keadilan, boleh membawa kepada proyek bantuan makanan. Memupuk kefahaman holistik, TQK mengintegrasikan dimensi intelek, rohani dan praktikal. Pendekatan holistik ini memastikan Al-Quran bukan sekadar dibaca tetapi juga didekonstruksi, dihayati dan dihayati. Pemerkasaan komuniti. Dengan menyediakan rangka kerja tersusun untuk memahami Al-Quran, TQK memperkasakan individu dan komuniti untuk menerapkan nilai-nilainya, memupuk belas kasihan, keadilan, dan penjagaan alam sekitar. Cabaran dan penyelesaian. Walaupun kajian Al-Quran kuantitatif menawarkan pandangan yang mendalam, ia menghadapi cabaran. Risiko reduksionisme. Terdapat potensi risiko untuk mengurangkan makna ayat kepada nombor semata-mata. TQK menangani perkara ini dengan menekankan bahawa analisisnya menambah dimensi dan bukannya mengurangkannya, bertujuan untuk pemahaman kontekstual dan rohani. Kesahan metodologi. Metodologi, terutamanya untuk corak berangka seperti WIBLIS 26, memerlukan ujian dan pengesahan akademik. TQK mencadangkan ulasan rakan akademik kolaboratif yang melibatkan sarjana dan saintis. Kerumitan. Sistem ini boleh menuntut tahap tinggi celik Quran matematik. Untuk mengurangkan ini, TQK menawarkan latihan secara beransur-ansur melalui platform digital dan sokongan komunitinya. Kesimpulannya, kajian Al-Quran secara kuantitatif dalam sistem TQK adalah pendekatan termaju yang bertujuan untuk mendedahkan keharmonian ketuhanan Al-Quran dengan menganalisis secara teliti corak berangka dan strukturnya, menyepadukan pandangan ini dengan refleksi rohani yang mendalam, dan menterjemahkannya ke dalam tindakan nyata dan praktikal untuk kehidupan moden. Bincangkan teori kerangka Al-Quran. Teori rangka kerja Al-Quran merujuk kepada pemahaman asas Al-Quran sebagai panduan hidup yang tersusun, dinamik dan boleh dilaksanakan, bukan sekadar teks suci. Konsep ini adalah teras kepada sistem tadabbur Quran kuantitatif, TQK, yang bertujuan untuk mendedahkan keharmonian ilahi Al-Quran melalui integrasi sistematik pola berangka, hubungan tematik, dan aplikasi praktikal. Sistem TQK pada asasnya meletakkan Al-Quran sebagai cetak biru untuk kehidupan, atau sistem operasi dunia sebenar. Berikut ialah aspek utama teori kerangka Al-Quran seperti yang dibentangkan dalam sistem TQK. 1. Al-Quran sebagai kod sumber dan sistem operasi. Sistem TQK membayangkan semula Al-Quran bukan hanya sebagai buku untuk dibaca, tetapi sebagai cetak biru untuk kehidupan atau kod sumber Tuhan. Ia dianggap sebagai sistem pengendalian dunia sebenar yang membimbing individu dan komuniti ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. Rangka kerja ini menyepadukan corak berangka, hubungan tematik dan tindakan praktikal untuk membuka kunci keharmonian ilahinya. 2. Rangka kerja teras, formula dimensi harmoni, Di tengah-tengah kerangka Al-Quran ini, ialah formula dimensi harmoni, FDH, struktur inovatif yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada 9 komponen yang saling berkaitan. Komponen ini bekerja sama untuk mewujudkan pemahaman holistik, menggalakkan penglibatan intelektual dan aplikasi praktikal. Uswat wahyu, merujuk kepada wahyu asas seperti perintah Iqra dalam surah Alaq 961, menekankan seruan awal untuk menuntut ilmu dan kehendak ilahi. Ini juga termasuk aspek neuroscience fonem QRA dan Iqra breathwork. Makna Quran, maksud Al-Quran, memberi tumpuan kepada makna tematik teras Al-Quran,
seperti rahmat, keadilan, kesabaran, sabar, tauhid, dan ekologi. Tema-tema ini bertujuan sebagai panduan rohani dan praktikal. Sifat-sifat suci, sifat ketuhanan, mencerminkan sifat-sifat ketuhanan Allah seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti yang dinyatakan dalam ajaran Al-Quran. Ini termasuk jadwal manajemen nama dengan kekerapan dan tindakan hariannya. Struktur ayat suci, meneliti pola dan susunan dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Hijr 15, untuk mendedahkan keindahan dan keharmonian struktur ketuhanannya. Ini dilihat sebagai geometri fraktal, dengan contoh seperti Surah Yasin membentuk heksagon. Filsafat ayat suci, falsafah ayat-ayat suci, menjelaskan pandangan falsafah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, termasuk nilai-nilai seperti belas kasihan dan perintah berbuat baik. Ia membincangkan duduk paradoks Quran seperti Allah membeli jiwa manusia, sebagai teori pasaran rohani. Harmoni makna, menghubungkan makna Al-Quran dengan aplikasi kehidupan sebenar, memastikan ajaran relevan dan boleh dilaksanakan. Ia menggunakan template, algoritma 5-1H untuk aplikasi. Kamus pola surah khusus untuk tafsiran. Ia menyediakan 114 helaian spesifikasi untuk setiap surah, contohnya, mencatatkan 286 ayat surah Al-Baqarah sebagai 26 titik GPS moral. Kamus pola, merangkumi corak berangka dan tematik, seperti formula Wimbledon plus 26 untuk surah Al-Hijr. Ia adalah ensiklopedia 1000 korak. Tadabbur uswat, renungan teladan. Proses muhasabah mendalam untuk memahami dan menjelmakan ajaran Al-Quran melalui teladan ilahi. Ini dirangka sebagai ritual Saturday hari untuk pembentukan tabiat dan pembinaan warisan. 3. Analisis kuantitatif dan struktur. Sistem TQK menekankan kajian kuantitatif sebagai sebahagian daripada rangka kerjanya. Corak berangka, ia mendedahkan struktur ketuhanan dan ketepatan Al-Quran melalui corak berangka. Sebagai contoh, surah Al-Hijr 15, dianalisis dengan formula 15 plus 26, melambangkan kedalaman dan keseimbangan. Formula ini dianggap sebagai Grand Unified Theory dengan pembuktian matematik, menghubungkan nombor surah dan 99 ayatnya. 15 plus 99 dan 19 plus 5 9, 5 plus 9 plus 9 ke 24, dan 24 ke 15 plus 9, menunjuk kepada ayat muqatta'at, surat terputus. Ini ditafsirkan sebagai kod berangka yang mencerminkan kesatuan tematik. Senibina script 12, surah ini termasuk analisis sistem Limbul Dudu Makiyah, Limbul Dudu Madaniyah, nomor perdana dalam susunan surah, dan matriks 1912. Struktur dan unsur Al-Quran. Setiap ayat dilihat sebagai piksel, resolusi moral, 62236 ayat, while 62236 piksel moral. Muqatta'at digambarkan sebagai kriptografi ilahi dengan 29 algoritma penyulitan. Tema utama dikonsepkan sebagai teori superstring dengan 10 dimensi. 4. Mekanisme tindakan. Engine 112. Engine 112 ialah mekanisme operasi yang menghubungkan pandangan tematik dan kuantitatif Al-Quran dengan tindakan praktikal. Ia beroperasi pada kitaran berasaskan masa, harian atau mingguan. SAP 15 merujuk kepada jumlah surah, menandakan pendekatan yang menyeluruh. Ia digambarkan sebagai pelancar roket tindakan dengan mekanisme dalil, input 1 surah, proses 7 langkah, output 1 projek sosial. Contohnya termasuk, Surah Al-Ma'udu memfokuskan kepada keadilan. Keadilan boleh memotivasikan membantu golongan yang memerlukan atau memperjuangkan keadilan sosial. Surah Al-Ghashiyah menekankan ekologi, menggalakkan tanggung jawab alam sekitar. Tindakan inspirasi seperti projek masjid panel solar, melebab kilowatt. Surah Al-Fatihah, berpaksikan rahmat, boleh membangkitkan semangat amal, seperti projek Al-Fatihah 25, menderma 29 sen setiap kali dibaca. 5. Aplikasi dan kesan praktikal. Matlamat utama rangka kerja ini adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden. Ia menghubungkan kerohanian dengan kepraktisan, menggalakkan tindakan yang sejajar dengan nilai Al-Quran. Sistem ini bertujuan untuk menangani cabaran global kontemporari seperti kemiskinan, melalui surah Al-Ma'un dan matlamat SDG 1, dan perubahan iklim, melalui surah Ar-Rum dan matlamat SDG 13. 6. Alat sokongan dan inovasi. Sistem TQK memanfaatkan teknologi untuk memudahkan rangka kerja ini. Papan pemuka dimensi harmoni. Papan pemuka dimensi harmoni. Sistem pemantauan digital yang menjejak kemajuan dalam menerapkan nilai Al-Quran, mengukur penunjuk seperti kadar penyertaan komuniti dan impak sosial.
Platform digital, aplikasi Quran Tadabbur yang dikemas kini menyediakan tafsir, As-Sa'di, Ibn Kathir, Al-Muyassar, dan analisis setiap perkataan. Ia juga membayangkan API Al-Quran untuk mengekstrak corak berangka dalam format JSON dan chatbot Aswad untuk panduan. Quranic Hackathon, Apple Prototype 24 jam yang dipanggil, Rimleftus plus 6 penjejak baki, to-do, kritikan dan respons. Sistem ini mengakui kemungkinan kritikan, seperti risiko reduksionisme mengurangkan makna kepada nombor, dan keperluan untuk kesahan metodologi untuk corak matematiknya. TQK bertindak balas dengan menyatakan bahwa analisisnya menambah dimensi dan bukannya mengurangkannya, dan memerlukan ulasan rakan sebaya akademik secara kolaboratif yang melibatkan sarjana dan saintis. Kerumitan yang memerlukan celik Al-Quran matematik ditangani melalui latihan beransur-ansur dan sokongan komuniti. Pada dasarnya, teori kerangka Al-Quran seperti yang dilaksanakan oleh TQK meletakkan Al-Quran sebagai sistem yang tersusun secara ketuhanan dan saling berkaitan, yang kebijaksanaannya boleh dianalisis dengan teliti, dicerminkan secara rohani, dan digunakan secara praktikal untuk memupuk keharmonian individu dan masyarakat dalam dunia moden. Bincangkan tafsiran berangka. Dalam konteks sistem tadabbur Quran kuantitatif TQK, tafsiran berangka merujuk kepada pendekatan teras yang menganalisis secara sistematik pola berangka dalam Al-Quran untuk mendedahkan struktur ketuhanan, keharmonian dan ketepatannya. Kaedah ini bertujuan untuk melampaui sekadar membaca Al-Quran dengan melihatnya sebagai kod sumber Tuhan atau sistem operasi dunia sebenar untuk kehidupan manusia. 2.2.3, ini 2.24. Berikut ialah aspek utama tafsiran berangka dalam rangka kerja TQ. Prinsip teras dan tujuan. Komponen dan alat utama. Contoh khusus tafsiran berangka. Integrasi dengan pemahaman dan tindakan tematik. Cabaran dan respons. Secara ringkasnya, tafsiran berangka dalam TQK menyediakan lensa unik untuk melibatkan diri dengan Al-Quran. Dengan menganalisis struktur kuantitatifnya dengan teliti, TQK bertujuan untuk mendedahkan keharmonian dan ketepatan ketuhanan Al-Quran, meningkatkan refleksi rohani, mengukuhkan iman, dan menginspirasikan tindakan praktikal dalam kehidupan kontemporari. Bincangkan aplikasi Al-Quran praktikal. Sistem tadabbur Quran kuantitatif, TQK, direka untuk mengubah Al-Quran daripada teks suci semata-mata menjadi panduan dinamik dan boleh diambil tindakan untuk kehidupan manusia, serupa dengan sistem pengendalian dunia sebenar, atau kod sumber Tuhan. Tujuan terasnya adalah untuk mendedahkan keharmonian ilahi yang tertanam dalam Al-Quran, dan memberi inspirasi kepada tindakan praktikal yang bergema dengan ajarannya. Pendekatan ini menyepadukan corak berangka, hubungan tematik dan aplikasi dunia nyata yang nyata untuk memupuk kewujudan yang seimbang dan bermakna. Begini cara TQK memudahkan aplikasi praktikal ajaran Al-Quran. Engine 112. Mekanisme teras untuk tindakan. Mekanisme utama untuk aplikasi praktikal dalam TQK ialah Engine 116. Dinamakan Sempena 111 Surah Al-Quran, menandakan pendekatan yang menyeluruh. Ia berfungsi sebagai pelancar roket tindakan, dengan menghubungkan renungan Al-Quran dengan amalan dunia sebenar. Surah utama sebagai rukun tematik untuk tindakan, TQK, mengenal pasti beberapa surah utama yang berfungsi sebagai tiang tematik, setiap satunya dikaitkan dengan nilai teras Al-Quran yang bertujuan untuk aplikasi praktikal. Ini termasuk tafsiran berangka, meningkatkan praktikal. Tafsiran berangka melalui alat seperti kamus pola, memperkukuh ketepatan ketuhanan dan struktur teliti Al-Quran. Kepastian kuantitatif ini menguatkan kepercayaan terhadap keaslian Al-Quran, yang seterusnya mengukuhkan keyakinan untuk aplikasi praktikal. Komponen sokongan untuk aplikasi. Beberapa komponen dalam formula dimensi harmoni secara langsung menyokong aplikasi praktikal, visi holistik dan transformatif. Visi muktamad TQK adalah untuk mengubah Al-Quran menjadi panduan universal untuk kehidupan moden, menghubungkan kerohanian dengan kepraktisan. Ia bertujuan untuk memupuk pemahaman holistik yang mengintegrasikan refleksi rohani, analisis intelektual, termasuk sains data dan corak berangka, dan tindakan sosial dunia sebenar. Ini membolehkan Al-Quran menangani cabaran kontemporari seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan kesihatan mental melalui projek yang boleh diambil tindakan dan perubahan gaya hidup. Ia menekankan bahawa sistem itu melengkapkan, bukannya menggantikan, tafsir tradisional. Konsep moderasi berislam, tafsiran seimbang, adalah penting untuk memastikan makna terbitan sejajar dengan prinsip Islam yang tulen dan kekal relevan dengan konteks moden.
Pada dasarnya, aplikasi praktikal dalam TQK adalah proses kitaran merenung tema Al-Quran dan corak berangka untuk mendalami pemahaman dan kemudian menterjemah pemahaman itu kepada tindakan nyata yang menyumbang kepada kesejahteraan individu dan masyarakat sambil memelihara integriti mesej ilahi. Bincangkan teori kerangka Al-Quran. Sistem tadabbur Quran kuantitatif meletakkan teori kerangka Quran yang memandang Al-Quran bukan sekadar teks suci, tetapi sebagai kod sumber Tuhan atau sistem operasi dunia sebenar untuk kehidupan manusia. Dwi 223, Dwi 2224. Teori ini bertujuan untuk mendedahkan keharmonian ilahi yang tertanam dalam Al-Quran dengan menganalisis sifat berstruktur, corak berangka, dan kaitan tematiknya untuk memberi inspirasi kepada tindakan praktikal dalam kehidupan seharian. Berikut ialah aspek utama teori kerangka Al-Quran dalam TQK. Al-Quran sebagai sistem holistik. TQK mentakrifkan Al-Quran sebagai petunjuk ketuhanan yang kekal dan cetak biru hidup. Tubi 222 distrukturkan sebagai sistem yang saling berkaitan, di mana setiap surah, ayat, dan tema berkaitan untuk membimbing individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. Perspektif ini menekankan bahwa Al-Quran adalah kerangka dinamik untuk kehidupan yang menghubungkan kerohanian dengan praktikal. Formula Dimensi Harmoni (FDH) sebagai kerangka teras. Formula Dimensi Harmoni ialah kerangka utama TQK, menyusun kebijaksanaan Al-Quran ke dalam komponen yang saling berkaitan. Ia menggunakan operasi matematik untuk menggambarkan proses tadabbur, refleksi mendalam. 9 komponen utama FDH yang membentuk rangka kerja ini ialah Theorem Quran. Kerangka teori dalam TQK ini secara khusus merangkumi konsep entanglement tema and angka, entanglement of themers, UDIS 224. Ini menyerlahkan hubungan yang mendalam dan saling berkaitan antara kandungan tematik Al-Quran dan komposisi berangkanya. Ia juga memperkenalkan prinsip superposisi ayat, dan runtuhnya fungsi gelombang aksi manusia, keruntuhan fungsi gelombang tindakan manusia, mencadangkan pemahaman yang diilhamkan kuantum tentang bagaimana kebijaksanaan Quran diterjemahkan ke dalam kehidupan praktikal. Di Darwin. Elemen seni bina dan struktur. Rangka kerja Al-Quran juga difahami melalui seni bina yang teliti, integrasi corak berangka dan tematik. Asas teori rangka kerja ini ialah jalinan unsur kuantitatif dan kualitatif yang mendalam. Tujuan dan kesan rangka kerja. Matlamat utama memahami kerangka Al-Quran ini adalah untuk mengubah Al-Quran menjadi panduan dinamik untuk kehidupan moden. Dengan menggabungkan refleksi rohani, analisis saintifik, termasuk sains data dan corak berangka, dan tindakan sosial dunia sebenar, rangka kerja tersebut membolehkan Al-Quran menangani cabaran kontemporari, seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan kesihatan mental, melalui projek yang boleh diambil tindakan dan perubahan gaya hidup. Ia memudahkan pemahaman holistik yang menerjemahkan kebijaksanaan ilahi kepada hasil yang boleh diukur dan memupuk keharmonian pribadi dan masyarakat. Bincangkan teori kerangka Al-Quran. Teori kerangka Al-Quran dalam konteks sistem tadabbur Quran kuanti TQK merujuk kepada pendekatan komprehensif yang menganalisis secara sistematik struktur, corak, dan unsur-unsur Al-Quran yang saling berkaitan untuk mendedahkan keharmonian ketuhanan dan menyediakan panduan dinamik untuk kehidupan manusia. Sistem TQK memandang Al-Quran bukan sahaja sebagai teks suci, tetapi sebagai kod sumber Tuhan atau sistem pengendalian dunia sebenar untuk manusia dengan tindakan berfungsi sebagai fail boleh laku. Teori rangka kerja Al-Quran ini terutamanya dinyatakan melalui beberapa konsep teras dan komponen. Sistem tadabbur Quran kuantitatif sebagai rangka kerja. Keseluruhan sistem TQK itu sendiri berkerangka kerja inovatif yang mengintegrasikan corak berangka, hubungan tematik dan tindakan praktikal untuk membuka kunci keharmonian ilahi yang tertanam dalam Al-Quran. Ia menganggap Al-Quran sebagai sistem yang holistik dan saling berkaitan, di mana setiap surah, ayat dan tema dikaitkan untuk membimbing individu dan masyarakat ke arah kehidupan yang seimbang dan bermakna. Visi utama adalah agar Al-Quran menjadi panduan universal untuk kehidupan moden, menghubungkan kerohanian dengan praktikal. Formula Dimensi Harmoni (FDH), kerangka organisasi teras. Formula Dimensi Harmoni (FDH) ialah rangka kerja pusat yang menyusun kebijaksanaan Al-Quran kepada 9 komponen yang saling berkaitan. Komponen ini berfungsi secara sinergi untuk mewujudkan pemahaman holistik, menggalakkan penglibatan intelektual dan praktikal.
Komponennya ialah teori Quranum. Ini adalah asas teori khusus dalam rangka kerja TQK, diperincikan dalam bab 3 bahan sumber. Ia mempunyai hubungan yang mendalam antara tema Al-Quran dan komposisi berangkanya. Prinsip utama termasuk seni bina dan unsur Al-Quran, komponen rangka kerja. TQK menyelidiki seni bina sedia ada Al-Quran untuk menunjukkan reka bentuk ketuhanannya. Ini termasuk. Pada dasarnya, teori rangka kerja Al-Quran, seperti yang dikemukakan oleh TQK, bukanlah satu teori yang terpencil, tetapi lebih kepada struktur menyeluruh dan metodologi sistem TK itu sendiri. Dibina di atas kepercayaan bahwa Al-Quran adalah sebuah sistem yang tersusun rapi, dilindungi oleh Tuhan, dan sememangnya sistem harmoni yang direka untuk membimbing manusia. Ia berusaha untuk merungkai rangka kerja ilahi ini melalui analisis kuantitatif, refleksi mendalam, dan aplikasi praktikal, memastikan kaitannya yang berterusan dalam kehidupan moden. Bincangkan visi Quran masa depan. Sistem tadabbur Quran kuantitatif, TQK, membayangkan masa depan yang mendalam dan luas tentang cara manusia berinteraksi dengan Al-Quran, bertujuan untuk mengubahnya daripada teks suci kepada panduan dinamik dan boleh dilaksanakan untuk kehidupan moden. Masa depan ini melibatkan Al-Quran yang berfungsi sebagai sistem operasi dunia sebenar, atau kod sumber Tuhan, mengintegrasikan kebijaksanaan rohani dengan teknologi canggih dan impak masyarakat global. Berikut ialah aspek-aspek utama visi Al-Quran masa depan. TQK, jangkauan dan kebolehcapaian global. TQK bertujuan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan universal untuk kehidupan moden. Visinya termasuk memupuk komuniti global, dengan sasaran 1 juta pengguna berdaftar dalam pangkalan data TQK.org-nya. Sistem ini menjangkau individu di 5 benua melalui kerja lapangan dan aplikasi praktikal, seperti pelaksanaan Masjid Suria di Afrika yang diilhamkan oleh Surah Al-Ghashiyah, dan Sekolah 209 Perkataan, berdasarkan Surah Al-Fatihah di Asia. Integrasi digital lanjutan, aplikasi kemasyarakatan komprehensif, pembangunan insan holistik, vision beyond earth. Mungkin aspek visi masa depan TQK yang paling bercita-cita tinggi ialah melanjutkan kepada penjajahan angkasa lepas, dengan konsep Kaabah holografik berputar 15 kali hari di Marikh pada 2 Desember 50M, melambangkan sifat universal dan kekal prinsip Islam walaupun di penempatan luar bumi. Pengesahan dan penambahbaikan berterusan, menyadari potensi cabaran seperti reduksionisme dan kesahan metodologi. Lihat masa depan termasuk komitmen terhadap ulasan rakan sebaya secara kolaboratif yang melibatkan kedua-dua sarjana dan saintis untuk mengesahkan corak matematiknya. Ia juga menekankan pembangunan celik Quran matematik melalui latihan secara beransur-ansur melalui platform digital. Ini memastikan tafsiran akan melengkapkan tafsir tradisional dan menggantikannya. Pada dasarnya, wawasan Al-Quran masa depan, seperti yang dinyatakan oleh sistem tadabbur Quran kuantitatif, adalah satu di mana Al-Quran bukan sahaja difahami secara mendalam melalui keharmonian berangka dan tema, tetapi juga dihayati dan diterapkan secara aktif, merentasi semua aspek kewujudan manusia, daripada kesejahteraan pribadi kepada kelestarian global dan juga penerokaan angkasa lepas.